Pahang. Bagi yang pertama kali bergabung bersama kita di dalam MIB ini, kita pada musim yang ketiga ini mengguna pakai sebuah kitab Al-Wasiyah bi Ba'di Sunnah Shibhil Mansiyah. Sebuah buku yang telah disusun pada tahun 2005 oleh Dr. Haifa binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid. Dia seorang profesor madya di Jabatan Akidah dan Doktrin Kontemporari di Fakulti Usuluddin Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh. Dan buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu bertajuk 100 Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan. Ada 322 halaman buku ini, ada 18 bab yang disusun mengikut sunnah dalam kategori yang berbeza, bermula daripada bab bersuci, junub, siwak, azan, sampailah nanti sampai bab zikir dan sebagainya. Dan kita baru masuk kemarin ataupun minggu lepas pada bab yang ke-6, iaitu pelbagai sunnah yang berkaitan dengan solat. Ada 5 subtopik di dalam bab ini. Minggu lepas kita sempat bincangkan tentang topik solat sunat boleh dikerjakan di rumah. Muka surat 111. Itu kita dah terangkan minggu lalu. Jadi tidak ada lagi harap yang menimbulkan sebarang kemusykilan lagi, sebab kita dah jelaskan bahawa solat sunat ini sangat digalakkan dibuat di rumah, bukannya di masjid. Apa faedahnya? Sebagaimana disebutkan dalam kitab Yaumu fil Baiti Rasulullah karangan Abdullah Al-Qasim, disebutkan pertama dan utama kenapa sembahyang sunat ini elok dibuat di rumah, kerana mengikut tunjuk ajar Nabi SAW. Dalam kitab Syama'il At-Tirmizi disebutkan bahawa walaupun rumah Nabi itu sebelah saja dengan masjid, tapi Nabi lebih memilih untuk solat sunat di rumah. Sembahyang fardu saja di masjid. Mungkin canggunglah dengan kita. Iya ke? Orang nak cari pahala lebih. Cari, tak ada masalah. Baik itu tajuk buku ni, sunnah yang dilupakan. Memang orang dah banyak lupa. Hatta tarawih pun kita dah sebutkan pada kesempatan lalu, kata Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin fil masjid fa shalla bi salatihi nasun thumma shalla min al-qabilata fakathura an-nasu thumma ijtama'u min al-lailati thalithati aw ar-rabi'ah falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi malam pertama Ramadan sembahyang di masjid, orang ikut Nabi. Malam kedua Nabi sembahyang lagi, orang ikut dia. Malam ketiga, keempat, orang nunggu tapi Nabi dah sembahyang di rumah. Artinya ada penggiliran. Tapi tuan-tuan malam kan jangan tak datang. Datang jugalah. Ini ialah sunnah yang dilupakan. Tapi elok datang ke masjid untuk label-label kita ini. Dan kita telah terangkan, ada satu yang kita tergantung sikit perbincangan pada minggu lalu. Kita dah terangkan, salah satu sebab Nabi SAW menggalakkan kita sembahyang sunat di rumah adalah untuk mengajak isteri berkenaan solat. Timbul pertanyaan, apa kena-mena mengajak isteri sembahyang dengan sembahyang sunat di rumah? Kerana solat wanita yang terbaik adalah di rumahnya. Sebagaimana hadis dalam Ibn Mas'ud, salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujuratiha wa salatuha fi mahdakhiha afdalu min salatiha fi baitiha. Salat seorang wanita di rumah lebih baik daripada salat di halaman rumah, dan salat di bilik tidur adalah lebih baik daripada salat dalam rumah. Hadis dalam Sunan Abi Daud. Jadi hadis-hadis ada banyak lagi. Kata ulama menunjukkan bahawa tempat terbaik bagi seorang wanita untuk menunaikan salat adalah di rumah. Dan jelas juga dalam hadis ini, kata ulama, tidak berdosa kalau seorang wanita itu tidak ke masjid. Dia nak memilih untuk solat di rumah saja, tidak jadi masalah. Dan tak ada orang boleh kata itu perbuatan dia sebagai orang tak beriman ke, orang tak ikut sunnah Nabi, tak betul. Orang hak membuat tuduhan itu yang tak betul. Kerana orang puan lebih baik sembahyang di rumah. Dan kita dah simpulkan bahawa rumah adalah tempat terbaik untuk seorang wanita itu salat. Akan tetapi tidaklah menjadi kesalahan sekiranya seorang wanita itu berjemaah di masjid. Sebab itu kita
dalam kelas kita ini kita berpandangan sunat pula dan digalakkan pula bagi seorang wanita itu menunaikan solat di masjid ataupun surau dengan memerhatikan kepada beberapa perkara yang tertentu. Contoh tanggungjawab pada rumah dan sebagainya lagi. Jadi tak ada masalah. Macam perempuan datang mengaji ni semua, khabar ke suami tak? Kan suami bangun tidur tak tahu di mana. Mana mak kau? Suami tak tahu kita pergi ke mana. Dia lepas sahur tidur dah. Entah, anak pun tak tahu mak ke mana. Rupanya mak duduk masjid. Daripada pukul 8 sampai tengah hari. Bagus. Tapi di luar pengetahuan suami itu tidak bagus. Jadi ni sunat. Taat orang tua tu wajib. Jadi ada pertimbangan di situ lah. Lepas tu pada suami pun kita dah beritahu minggu lepas jangan buat keras sangat. Bang, saya nak pergi masjid. Saya mengada duduk rumah sudah. Siang nak buat benda. Malam ada kira-kira siang. Masak tidak benda. Tidak nak buat apa. Biarlah dia ke masjid. Iktikaf, mengaji. Dan dah khatam. Cuma kita tergantungkan perbahasan minggu lalu. Seorang suami. Kalau ada isteri dia semayang di rumah. Dia pula nak semayang di rumah ataupun di masjid. Kata para ulama. Wa'alam. Annal jama'ah tahsul bi salati rajul fi baitihi ma'a zawjatihi wa ghairiha lakinnaha fil masjid afdal. Ketahuilah bahawa solat berjemaah itu memang boleh dilakukan oleh seorang lelaki itu bersama dengan isterinya ataupun anak-anaknya di rumah. Akan tetapi solat jemaah itu bagi seorang lelaki lebih afdal di masjid. Di masjid. Lelaki dia tak sama kes macam muslimat wanita. Wanita tidak ada tuntutan solat di masjid. Dia datang bonus sunat bagi dia. Tapi bagi lelaki ada kewajipan. Bukan tahap wajib tak datang berdosa. Ada pertanggungjawaban. Kata Ibn Mas'ud, walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallifun fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyukum. Walau taraktum sunnata nabiyyukum la dhalaltum. Kalau semua kamu semayang di rumah, nescaya kamu telah meninggalkan petunjuk Nabi kamu. Siapa-siapa yang meninggalkan petunjuk Nabi, maka pasti orang itu akan sesat. Sebab salah satu daripada 7 sunnah yang Nabi tidak tinggalkan adalah solat jemaah di masjid. Salah satu daripada 7 sunnah terbesar. Walau bagaimanapun, kata para ulama, jika disebabkan kita kerak ke masjid menjadikan anak merdeka, culas semayang, maka ada perbahasan. Lau dhahaba ila al-masjid wa taraka ahli baitihi la yusalluna faradi aw la tahawanu aw ba'dhum fi salati fa salatu fil bait afdal min salati fil masjid. Dalam kitab Mughni disebutkan, sekiranya suami ke masjid berjemaah dan meninggalkan keluarganya sahaja di rumah, kemudian didapati keluarganya meringan-ringankan semayang ataupun tidak berjemaah pula sama dia di rumah, maka pada ketika itu fasalatuhu fil bait afdal. Lebih afdal lelaki itu solat di rumahnya. Sekiranya dia dapati keluarganya menculaskan solat. Kerana tuan-tuan berbuka di masjid contoh. Habis buka semayang maghrib. Anak isteri buka di rumah. Habis semayang dalam 7.30 kita baliklah nak bersiap nak datang isyak dengan tarawih. Tengok anak kita baring guling depan TV lagi macam ular sawa, kenyang. Lepas buka tak semayang-semayang. Isteri pun sama juga. Dia sibuklah, ngemahlah apa macam-macam. Tak semayang lagi maghrib semua. Tak lagi. Dah pukul 8 bila nak semayang? Kejap lagi lah bagi contoh. Maka mereka telah didapati culas semayang. Maka ketika itu tuan-tuan lebih elok semayang di rumah saja. Namun kata para ulama, pahalanya takkan sama. Orang yang semayang di masjid, dia punya 27 kali ganda berbanding solat sendirian itu terpakai juga. Maksudnya begini, kata ulama, bagi contoh Imam Qurtubi dia kata, berjemaah di masjid dengan berjemaah di rumah dapat bilangan darjat 27. Tetapi nilainya tak sama. Semayang di masjid 27 kali ganda jemaah. Semayang di rumah 27 kali ganda jemaah. Tetapi dia punya nilai tak sama. Contoh,
Ada tak perbezaan antara RM10 dengan 10 Singapura dolar? Beza, walaupun nombornya sama, 10-10. Ada beza tak antara sekilo beras dengan sekilo emas? Beza tidak? Beza, walaupun timbangannya sama. Maknanya 1 kilogram. Tapi kerana nilai ni beras, nilai ni emas, dia akan jadi beza. Maka sama juga orang yang sembahyang jemaah, masjid dia dapat 27, tapi RM27. Rumah RM27. Masjid RM27 pound sterling. Dia lain. Sebab itu, kok mana pun mesti datang mesti sembahyang di masjid. Kecuali dalam kes yang tadi. Maka timbul pertanyaan, Nabi Ustaz, saya sebut salah lah begini. Nak sembahyang masjid ke ni? Rumah mana satu Ustaz ni? Dia begini. Kalau tuan-puan balik daripada masjid, tuan-tuan dapati keluarga kita tak sembahyang lagi ataupun main-main lagi, eloklah tuan-tuan sembahyanglah sekali lagi bersama mereka. Ini memang berat, tapi inilah tanggungjawab kita. Seperti mana dalam Quran sebut, ku anfusakum wa ahlikum nara. Mu jauhkanlah anak cucumu daripada kena panggang dalam api neraka. Caranya kita kena korban. Sebab itu dalam fiqh kata ulama, seorang yang sudah solat jemaah boleh semayang fardu tu sekali lagi. Sama ada sebagai imam ataupun sebagai makmum. Boleh. Tuan-tuan dah semayang di masjid, balik ke rumah, semayang sekali lagi. Boleh. Sama ada jadi imam ataupun jadi makmum. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahawa Muaz bin Jabal, ingat tak dulu saya beritahu easy akan solat isyak bersama Nabi di Masjid Nabawi. Habis dia semayang isyak 4 rakaat dengan Nabi, dia balik ke kawasan perumahan dia, dia imam pula untuk semayang fardu di masjid perumahan dia. Ini pernah diamalkan. Abu Sa'id Al-Khudri juga menyebutkan bahawa Nabi SAW pernah sekali tengok ada satu orang sahabat semayang dalam masjid seorang. Maka lantas Nabi mengatakan, ala rajulun yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'ahu. Nabi pesan pada sahabat yang lain, tak ada ke awak semua ni yang nak sedekah pada orang tu? Orang sedekah benda, orang tu tengah semayang. Rupanya dia nak kita share pahala dengan dia. Maka solat fayusalli ma'ahu. Semayanglah kamu bersama-sama dengan dia. Ini hadis dalam riwayat Abu Daud. Jadi tuan-tuan, ni berat sikit lah. Kalau kita dah semayang di masjid, balik ke rumah, tengok anak tak semayang lagi. Tuan-tuan bangun. Siap sekarang. Pakai kain, pakai baju. Semayang. Soft. Anak pelik. Apa bukan berbalik masjid? Lah, awak semua tak semayang, aku esok kena tanggung. Komat sekarang juga. Semayang sekali lagi. Suruh je boleh. Tapi kalau kita sebelum semayang sekali lagi, hebat betul lah. Baik itu bukan senang nak mendidik anak cucu semayang. Baik itu Nabi Ibrahim AS pun berdoa depan Allah supaya jadikanlah anak cucu keturunan aku golongan semayang. Sebab bukan senang melahirkan generasi semayang ini. Ini kita tak nak elaborate sangat sebab saya kira benda ni dah pun kita jelaskan pada minggu lalu. Back to square one, semayang sunat digalakkan buat di rumah, semayang fardu di masjid. Seorang wanita Muslimat boleh datang ke masjid, tak ada masalah. Tetapi kalau tanya mana afdal antara sembahyang rumah masjid, sudah pasti rumah lah. Rumah dia. Bahkan dalam rumah tu pula lebih afdal kalau ada ruangan khas pula untuk dia. Mana tidaklah suka-suka hati. Hari ni sembahyang dalam bilik, esok sembahyang depan TV depan, minggu depan sembahyang bawah tangga. Taklah. Dia ada spesifik tempat dia. Itu yang terbaik lah. Baik, untuk minggu ini kita nak masuk satu bab yang baru, tapi masih dalam subtopik yang kedua, bab yang ke-6, iaitu bagian di kitab buku muka surat 115, memulai solat malam dengan 2 rakaat ringan. Memulai solat malam dengan 2 rakaat ringan. Dalam subtopik ini ada 2 hadis yang digunakan sebagai perbincangan. Satu, hadis pengucapan Nabi sendiri, dan satu lagi penyaksian orang sekeliling Nabi. Kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Memulai salat dengan 2 rakaat ringan. Bukti daripada pengucapan dan juga perbuatan Rasulullah SAW. Daripada Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili falyaftat
falyaftatih salatahu bi raka'ataini khafifataini. Nabi pernah mengatakan, jika salah seorang di antara kamu semayang malam, hendaklah dia memulakan solatnya dengan 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Muslim dan juga Abu Daud. Dalil yang kedua adalah hadis berbentuk penyaksian, iaitu perbuatan Nabi. Daripada perbuatan baginda adalah melalui hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili la yusalli iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun malam untuk solat, baginda memulakan solatnya dengan 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam syarah Muslim, hadis ini merupakan dalil, iaitu sunat melakukan solat 2 rakaat sebagai pemberi semangat dan motivasi untuk solat seterusnya. Menurut Ibn Al-Qayyim dalam Zadul Ma'ad, Ibn Abbas tidak menyebutkan Nabi memulakan solatnya dengan 2 rakaat ringan seperti yang disebut oleh Aisyah. Boleh jadi ini kerana Nabi SAW tidak melakukannya secara rutin atau kadang-kadang sahaja. Ataupun mungkin juga kerana Aisyah meriwayatkan sesuatu yang tidak diriwayatkan oleh Ibn Abbas. Ini mustahab. Perenggan ini mustahab. Rujukan Aisyah menjadi lebih kuat kerana Aisyah adalah orang yang lebih rapat dengan Nabi. Dan tentulah beliau yang paling tahu mengenai solat malam baginda. Manakala Ibnu Abbas pula hanya menyaksikan baginda ketika dia bermalam di rumah ibu saudaranya. Ini mustahab. Jika Aisyah dan Ibnu Abbas berbeza pendapat mengenai solat malam, maka pendapat yang dipegang adalah pendapat Aisyah. Sebab apa? Isteri. Dia lebih tahu suami dia semayang malam berapa rakaat berbanding dengan orang lain. Dia puncanya begini, hadis daripada para sahabat tentang semayang malam Nabi ni versinya terlalu banyak. Umumnya, kata ulama, ada 6 orang sahabat yang secara relatifnya sering menyampaikan hadis-hadis berkenaan solat malam Nabi. Sama ada yang Nabi lakukan di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Di Ramadan maknanya tarawih dan seumpamanya. Dan antara yang paling banyak versi daripada mereka adalah Aisyah, Ibnu Abbas, Ibn Umar, Ummu Salamah, Jabir bin Abdullah dan ada beberapa orang lagi. Jadi antara satu school of thought ni lain-lain. Antara satu sahabat ni dengan ni dia sebab mereka lihat. Ada yang lihat lain. Sebagai contoh, macam tadi diutarakan oleh tuan kitab, pertentangan antara Ibnu Abbas dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 13 rak'atan. Kata Ibn Abbas, Nabi salat malam 13 rakaat, termasuk sekali dengan witir, dan baginda semayang pula 2 rakaat sunat fajar sebelum daripada semayang subuh. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Adapun Aisyah dia katakan Nabi ringan 2 saja. Tapi mungkin Allahu a'lam, Nabi banyak rakaatnya tapi starting dia 2. Mungkin dia tak terus buat 3, dia start 2, dia relax, zikir, sambung lagi 2. Maka semuanya adalah benar. Apa yang mustahab, Nabi dia ada warm up dia dulu, sembahyang sunat 2 rakaat. Saya tidak berajak nak ulah berkenaan tentang masalah 2 rakaat ataupun tidak. Apa yang kita nak sama-sama ambil kesedaran, kebetulan kita pun dah berada di bulan Ramadan Al-Mubarak. Hari ini pula hari yang keempat kalau tak salah kiraannya. Kita kena akui, kalau kita membaca hadis-hadis tentang kegigihan Nabi SAW melaksanakan solat malam, kita akan rasa terpukul sekali. Bagaimana seorang insan yang tidak ada sebarang kesalahan di sisi Allah, tetapi baginda seorang yang sangat menjaga sembahyang malam. Tuan-tuan, Nabi ni dijamin oleh Allah masuk surga. Jamin. Kita tak ada orang nak jamin kita. Tak ada. Nabi juga sebaik-baik manusia. Bahkan bukan sebaik manusia.
Kalau nabi-nabi tu baik, nabi kita nabi terbaik. Sampai dipanggil Sayyidil Mursalin. Segala rasul, dia hak number one. Bayang baik tak baik? Nabi ni orang yang telah Allah jamin dibebaskan dari sebarang bentuk dosa. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wahai Muhammad, kata Allah, aku ampunkan segala salah silap engkau yang dulu dan akan datang. Aku sempurnakan segala nikmatku pada kamu. Aku tambah pada kamu petunjuk ke arah jalan yang betul dalam melaksanakan agama ini. Surah Al-Fatah ayat yang kedua. Namun bayangkanlah muslimin muslimat sekalian. Walaupun Nabi kita ni dapat jaminan daripada Allah, dia punya semayam malam luar biasa sekali. Dan umur Nabi bukannya muda. Dia jadi Nabi umur 40. Kemudian aktifnya umur 50. Artinya dia wafat umur 63. Sedang-sedang umur-umur pencen je. Tapi bagaimana komitmen dia semayang malam. Semayang malam ni tuan-tuan, dia kalau talian, dia direct line. Direct line. Saya selalu buat perumpamaan, kita kalau nak minta tolong dengan orang besar pakai kabel macam-macam, kita kena berani telefon orang besar-besar ni. Tapi orang besar ni pula dia ada banyak talian. Contoh tuan-tuan nak telefon Perdana Menteri. Perdana Menteri dia ada nombor telefon pejabat. Tapi tu nak sampai ke Perdana Menteri berapa lapis lah telefon tu. Setiausaha ni, pegawai khas ni, baru sampai ke dia. Tu pun kalau sampai. Tapi ada orang tertentu yang Perdana Menteri bagi direct je nombor. Ustaz apa-apa telefon nombor ni. Sebab itu orang yang semayang malam ni, dia dapat guna talian direct line. Dia kalau talian hotline ni dengan Allah Ta'ala, nombor dia mudah saja. Semua orang guna 24434. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isyak. Ini hotline, biasa, line biasa. Bukan di masjid negeri saja kita guna talian ini, satu dunia pakai. 24434. Boleh dapat bantuan. Boleh, tapi queue panjang lah. Satu dunia mohon. Justru untuk nak memudah cara kepada hamba-hambanya memohon sesuatu pada dia, Allah buka satu lagi talian namanya direct line. Berapakah nombor direct line ini dan bila boleh digunakan? Tengah malam. Kenapa tengah malam? Kadar murah. Di luar waktu puncak. Siang line mahal telefon. Siang 1 minit 30 sen. Malam 3 minit 10 sen. Sebab apa malam murah? Sebab orang lain ramai tak guna lain. Kita seorang yang gode nombor itu. Berapa nombor dia? Mudah sangat. Boleh hafal. 222 22222 3. Itu je nombor dia. Tutupkan dengan 3. Wa minal laili fatahajjat bih. Nun di keheningan malam kamu bangun tahajud pada aku. Semayang 2 rakaat, 2 rakaat. Ikut cara Nabi lah buat 2, 2, 2. Tutup dengan 3. Orang kalau gunakan direct line ini, mintalah apa saja, insya-Allah dapat. Sebab itu ada orang mengeluh. Saya tak erut Ustaz nak semayang sampai banyak rakaat ni. Sebab itu datangnya Ramadan, kita dilatih semayang tarawih. Tarawih itu latihan qiyamul lail. Itu sebab kita semayang tarawih, tuan-tuan ukurlah kedurat kita sendiri. Habis, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, habis tarawih. Nak sambung lagi 2. Aduh, mati aku macam ni. Ini baru tarawih, bukan semayang tengah malam ni. Tapi tak apa, baru hari ke-4. Tengok hari ke-5, ke-6, ke-7, kita jadi seronok. Cukup sebulan, percayalah kalau orang tu komit buat tarawih tiap-tiap malam, tanpa gagal, dia boleh kekalkan semayang malam. Kita jadi ketagih. Macam tuan-tuan puan-puan yang dah mengaji hari ke-4 ni, percayalah, mengaji ni dia ketagih.
Dia jadi sedak, dia panggil zuk. Baca 1 juzuk sehari. Lepas sembahyang tak pegang tu rasa ada benda kurang. Macam ada orang dia jogging. Kalau sehari tak jogging, dia badan dia lain macam. Bulan puasa boleh jogging juga, dia tak sedap tak jogging. Ibadat pun sama. Kalau dah 3-4 hari buat ni, dia ada zuk. Jadi sembahyang malam pun patutnya ada zuk lah dia. Dah malam ni malam kelima. Tapi lah sembahyang malam ni, sembahyang tengah malam, susah. Kita tengah hari pun payah nak sembahyang tengah malam apa. Nama pun tahajud. Tahajud ni pula syarat dia kena tidur dulu. Kita nak tahajud macam mana? Tidur tak terkejut. Tak tahajud lah kalau tak terkejut. Tapi saya ingat kalau kita tengok Nabi SAW, kita jadi malu. Tuan-tuan sekalian, Nabi ni dia punya kesungguhan sembahyang malam ini begitu luar biasa. Sampai isteri dia sendiri risau. Isteri dia risau dia sembahyang malam. Macam kita tuan-tuan, isteri kita risau, kita tak sembahyang langsung. Abang ni dah tua, dah cucu, subuh pukul 8 sokmom, dia susah hati benda gitu. Nabi ni sebab sembahyang malam sokmom sampai Aisyah jadi, ialah isteri kan, takutkan tidur tak cukup ke apa ke. Sampai satu hari Aisyah radhiyallahu anha dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara." Sampai Aisyah kata, "Wahai Rasulullah, ni apa hal sembahyang?" Kata Aisyah, "Anna Nabi kana yaqum min al-lail hatta tatafattara qadamahu." Punyalah kuat dia sembahyang malam sampai tapak kaki dia merekah, retak. Bayangkanlah. Merekah tapak kaki dia. Bila sujud nampak merekah. Hati seorang isteri, kuat sangat ni. Tegur dia isteri dia. "Ya Rasulullah, buat apalah sembahyang beria kan? Abang ni kan Allah ampun dah. La ilaha illallah, nak beria sangat buat apa?" Tapi apa jawapan ringkas Nabi? "Wahai Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura." Takkanlah saya tidak happy kalau saya ni jadi hamba yang paling bersyukur sekali. Hadis riwayat Bukhari. Rupanya ada makam tertentu dalam kita menjalankan ibadah, kita buat bukan kerana pahala lagi. Buat bukan kerana nak syurga lagi, tapi buat kerana syukur. Saya ingat tuan-tuan perempuan pun ada dah makam itu. Ada orang dia bayar zakat fitrah RM7. Dia bayar zakat, dia tak rasa dia bayar zakat tu kerana paksaan, kerana kalau tak bayar satu kesalahan undang-undang, tak. Dia bayar sebab dia ini manifestasi syukur saya. Ada orang datang masjid mengaji Quran nak cari fadilat pahala. Bagus. Tapi percayalah ada dalam ramai-ramai ni datang sebab kesyukuran saja. Saya ustaz, saya datang mengaji masjid daripada pagi sampai tengah hari. Ini cara saya nak mengucap terima kasih syukur pada Allah kerana beri saya banyak nikmat. Anak-anak saya berjaya, saya sihat. Walaupun pandemik sejak daripada 2020 sampai sekarang, saya masih lagi belum penuh sekali pun kena. Ini manifestasi syukur saya pada Allah. Ada. Dan saya ada jumpa orang itu. Dia bukan kerana nak apa-apa. Dan Nabi sembahyang semua kerana kesyukuran. Payah nak dapat makam syukur ini. Tinggi. Kata Imam Nawawi, orang kalau dapat makam syukur, itu dia sembahyang, dia dah jadi hamba orang yang ihsan. Dia dah sembahyang kerana syukur. Orang yang sembahyang kerana pahala itu saudagar. Ringgit and cents, untung rugi. Tak salah juga. Tapi kalau sembahyang kerana syukur, ni makam tinggi. Itulah Nabi kita. Sama juga dalam riwayat daripada Al-Mughirah radhiyallahu anhu. Kata Al-Mughirah, "In kana Nabi la yaqumu liyusalli hatta tarimu qadamahu aw saqahu." Kata Al-Mughirah, sesungguhnya Nabi kalau dia sembahyang, dia punya berdiri punyalah lama, betih dia jadi bengkok. Betih. Orang kalau sembahyang sampai bengkok betih, maknanya lama lah berdirinya tu. Kita bengkok betih ni kalau berdiri lama.
beratur panjang nak pergi ke bazar Ramadan misalnya. Oh, lamalah beratur. Bengkok betih menunggu kelama. Itu bengkok betih. Jadi Nabi pun bengkok betih tapi kerana semayang sunat dia panjang. Kalau semayang tarawih, bengkok juga betih Nabi. Sebab Nabi semayang lama. Kita bulan puasa bengkok juga kaki, bengkok betih, kek gaut lain. Salah makan, gaut. Jadi kalau kita renungi secara mendalam dengan mata hati, kita akan sedarlah kita ni banding dengan Nabi cak ayam ya. Kita semua cak ayam ya. Jadi kalau Nabi boleh bawa kita masuk surga sekali dengan dia, ni nikmat besar. Nikmat besar. Sahabat sendiri yang banyak ibadah macam Nabi pun, ialah puasanya macam-macam. Mereka pun belum tentu layak masuk surga dengan Nabi. Kita lagi lah, semayang malam boleh kira dengan jari. Sebab itu saya menyuruh diri saya dan tuan-tuan puan-puan, jomlah bulan puasa ni semayang malam. Kunci jam. Try lah. Umur kita dah meningkat. Kalau muda lain. Kunci jam. Ada satu pesanan daripada seorang wali Songo. Namanya Sunan Bonang. Sunan Bonang ni, orang pernah tanya kepada dia, wahai Tuan Guru, kalau kita selalu ada masalah jiwa, masalah hati, susah hati, sokmo, bimbang, kecewa. Mana hati dia ada problem, tak happy. Apa nak buat wahai Tuan Guru? Kata dia, tombok hati itu 5 perkara ni. Kata, obat kepada hati ni, engkau buat 5 perkara. Kata dia, tombok hati, iku 5 perkara ni. Kaping pisan moco Quran lan maknane. Kaping pindo, solat wengi lakanono. Kaping 3 kang soleh kumpulono. Kaping 4 kudu wetang kang luwe. Kaping 5 zikir wengi engkang suwe. Salah sawejine sapa bisa ngelakoni. Mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Itu pesanan dia. Mudah saja. Sunan Bonang nama, ingat nama dia, Sunan Bonang. Dia wali Songo ni ramai. Yang kita kenal Kalijogo saja. Dia ada lagi Sunan Bonang. Sunan Bonang ini, kalau ikut sejarahnya orang Cina katanya. Bonang. Wallahualam, malah nak bahas sangat bab ini. Dia beri nasihat, kalau engkau nak ubat hati engkau 5 perkara. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang saleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam berpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani, moga-moga Gusti Allah mencukupi, kata dia. 5 ya, senang sangat. Senang cakap lah, buat payah. Tapi boleh buat bulan puasa ini. Nombor 1 kata dia, baca Quran. Tahniah pada tuan-tuan perempuan datang ke masjid, baca Quran. Buat halakah-halakah kecil, bagus. Tetapi moco Quran lan maknane, kata dia. Engkau mesti baca Quran, kemudian selakkan maknanya, baru dia ada sampai ke hati. Tengok. Kadang ada setengah orang, bila dia baca, dia tengok makna, menangis. Apa sebab? Dia rasa Quran sedang bercakap dengan dia. Dia rasa Allah sedang bercakap dengan dia. Kadang ada orang tentu dia ada masalah. Anak tak sihat, suami tak sihat, duit tak berapa, macam-macam masalah. Cuba nak cari ketenangan, datang ke masjid. Mungkin suaminya sakit di rumah ke apa, penat jaga orang sakit ni. Jadi ada luang masa sekejap, ada orang lain tengokkan, datang ke masjid mengaji Quran. Ada hari kita tanya, ya Allah, ngapa berat sangat ujian aku ni ya Allah.
jaga suami sakit lagi. Duit tak apa ada, anak-anak pun bukanlah semua berjaya. Kita membaca. Ada hari, percayalah tuan-tuan perempuan, kita baca ayat itu seolah-olah sedang bercakap dengan kita. Oh, itu sebab tu. Kadang kita baca, tengah baca mikir banyak masalah. Tiba keluar, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin benda yang kamu suka itu tak molek untuk kamu. Mungkin benda yang tak molek untuk kamu, bagus untuk kamu. Dia ada ayat-ayat tertentu dalam Quran ni yang bila kita kebetulan sampai, kena kaku. Ataupun pagi tadi kita ada orang minta sedekah, kita buat tak nampak. Sampai masjid, hari ni baca, kena ayat sedekah pula dah. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma sudah. Kena tegur dah. Dia rasa begitu. Kena dah aku ni. Balik kan gagal lah mencari balik mana orang-orang minta tadi. Orang kalau dah sampai tahap itu, dia sedang bermanja dengan Tuhannya. Dia rasa Tuhan dia bercakap dah dengan dia. Dan ini ilmu rasa, tak dapat semua orang. Dia sedang baca ayat Quran, Allah bercakap dengan aku rasa ni. Ini Allah tegur aku ni. Sudahlah. Dia rasa begitu. Lepas itu moco Quran lan maknane, kata mesti engkau memerhatikan maksudnya. Yang kedua, semayang malam. Jangan tinggal. Kuncilah jam. Dalam usia kita sekarang ini, moleklah kita berpenat-penat di dunia, tapi kita bersenang-lenang, senang-lenang dalam kubur nanti. Baring, tidur, tak ada masalah. Sebab kita dah berpenat di dunia. Penat, semayang malam ni penat. Tapi awal-awal saja, lama-lama esok, kita ada kekuatan batin, firasat tepat, insya-Allah. Kalau semayang malam. Yang ketiga, wakang soleh kumpulono. Sering berkumpul dengan orang baik-baik. Tuan-tuan datang masjid, kumpul sama-sama halaqah kita, semua orang baik-baik lah. Tak ada yang lepas pada ngaji, maulah kita minum air, lantak lah. Bukannya tahu, tak. Semua buat benda baik semua. Duduk dengan orang baik-baik. Yang keempat, berpuasa. Dan itu yang sedang kita lakukan. Dah bonus dah. Dan yang kelima, zikir waktu malam, panjang-panjanglah. Kalau siapa boleh buat benda ini, kata Sunan Bonang, tombok hati katanya. Hatinya akan dirawat. Hati dia akan balik jadi hak bersih betul-betul. Amalkanlah. Dalam banyak-banyak yang susah kita nak buat, semayang malam. Jadi kita harap pada hari ini, semangatlah kita nak melakukan semayang malam ini. Keutamaan semayang malam ni, kata ulama, nombor satu sekali, Allah Ta'ala akan angkat orang ni pada kedudukan yang terpuji dan paling utama sekali. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan bangunlah kamu pada sebahagian waktu malam dan kerjakanlah solat malam. Itu adalah ekstra untuk kamu. Nafilatan lak, itu ekstra. Kalau kamu boleh buat, kamu ni extraordinary. Kalau boleh buat. Ya ba'atha rabbuka maqaman mahmuda. Dan Allah akan menempatkanmu pada hari kiamat pada kedudukan yang terpuji. Surah Al-Isra ayat 79. Dalam satu ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, orang-orang semayang malam ni nikmat dia banyak. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang yang takwa kepada Allah akan didudukkan di dalam taman syurga, yang mana pada taman itu mata air terpancar pada sekelilingnya. Cantik mata airnya. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka di sana sentiasa terima nikmat dan rahmat daripada Tuhan. Mereka dulu di dunia adalah orang-orang yang baik. Siapakah mereka? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un.
Iaitu mereka mengambil masa sedikit saja waktu malam untuk tidur. Artinya mereka ni semayang malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur pula mereka istighfar kepada Allah. Surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Jadi kita ni untung ni. Ini bulan Tarbiyah. Kita bangun pukul 3 pagi. Sebab nak prepare sahur misalnya. Bangun semayang sunat dulu 2 rakaat. Sebab kita dah belajar hadisnya. Nabi minimum 2 rakaat saja. Buat 2 rakaat. 2 rakaat. Puan-puan semayang sunat 2 rakaat. Sambil nunggu nasi kering. Main 2 rakaat. Kemudian. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka minta ampun pula di waktu sahur. Waktu sahur, waktu makan. Banyak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini orang dia ada surga. Surga dia pula ada dia punya taman sendiri. Orang lain mungkin ada rumah dalam surga. Tapi rumah rapat-rapat tak ada taman. Kita siap ada taman kita sendiri. Taman tu pula ada mata air. Bapak lawa. Tak dapat digambarkan. Ini untuk orang yang semayang malam lah. Ayolah kita semayang malam. Kalau kita nak kumpulkan pagi ini hadis-hadis tentang keutamaan orang yang semayang malam, nescaya terliurlah seseorang itu. Punya specialnya orang semayang malam ni, dia punya surga, punya bangunan dia tak sama dengan orang lain. Inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butuniha min zuhuriha. Dalam surga nanti ada satu rumah, dia punya rumah buat pada kaca, kata Nabi. Orang dalam boleh tengok orang luar tak boleh tengok orang dalam. Sampai sahabat tanya, Ya Rasulullah, liman iya ya Rasulullah. Oh, untungnya rumah kaca. Bayanglah, 1400 tahun dulu, mana orang Arab duduk zaman dulu terfikir rumah pada kaca. Kita sekarang tak pelik lah, banyak dah hotel buat pada kaca. Dulu, oh rumah pada kaca. Siapa yang boleh duduk situ ya Rasulullah? Liman atabal kalam, wa at'amat ta'am, wa adamas siyam, wa shalla lillah bil laili wa nasuniyam. Orang yang boleh dapat rumah ni tuan-tuan boleh buat. Pertama sekali adalah orang yang atabal kalam. Orang yang jaga percakapan. Dia tak cakap benda ngarut, melainkan yang molek-molek. Kita bulan puasa pagi ni baca Quran. Mana dia cakap ngarut? Kalau mati, surga buat pada kaca lah. Yang kedua, wa'at'amat ta'am. Beri orang makan. Belanja orang makan. Kami di masjid ada sedia makan hari-hari. Kalau tuan-tuan nak menyelik, nak selitkan pada meja tu, nak letak apam balik ke apa, lah masalah letak dessert ke apa ke, niatkan ini beri orang makan berbuka puasa, tambahan hidangan. Kemudian wa adamas siyam, orang kerak puasa. Kita semua sedang berpuasa sekarang ni. Yang keempat payah sikit, wa shalla lillah bil lail wa nasuniyam, semayang malam. Jadi kalau dapat komplit ni, semayang malam ada, puasa ada, beri orang makan ada, cakap jaga, dapat syurga yang paling special sekali yang Allah Ta'ala janjikan. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi kalau nak kumpulkan hadis-hadisnya begitu banyak sekali. Hingga kan kata para ulama adalah satu yang mengherankan. Apabila orang ini begitu banyak ganjaran yang Allah janjikan orang yang semayang malam, tapi masih belum sanggup dia nak buat. Padahal ada amalan-amalan lain itu, ganjaran yang Allah Ta'ala janjikan, hadisnya mungkin 1 atau 2 saja. Tapi orang buat bersungguh-sungguh. Tapi kalau semayang malam ni, dia macam tak ada sambutan sangat daripada masyarakat. Sedangkan semayang malam ini adalah tanda orang tu betul-betul rapat dengan Allah Ta'ala. Sebab itu, Nabi sebut, aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir. Fa istata'ta an takuna mimma yadhkurullah fi tilka sa'ah fakun. Momen yang paling dekat sekali antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah pada tengah malam terakhir. Dalam setengah riwayat menyebut Allah Ta'ala telah dengan rahmatnya turun ke permukaan bumi ini. Daripada kemuliaan dia turun melihat sendiri mana hambanya yang semayang malam.
Maka kata Nabi, kalau kamu boleh menjadi sebahagian daripada momen itu, fakun, lakukanlah. Hadis Tirmizi. Jadi buatlah sembahyang malam. Di negara kita kalau nak buat sembahyang malam ni senangnya pukul 3 pagi lah. Itu yang paling mudah. Kenapa saya sebut negara kita? Sebab lain negara, lain cara kiraan tengah malamnya. Kalau siang panjang, lain pula. Ada masa malam pendek, ada masa malam panjang, siang pendek. Tapi kita konsisten, saya ingat mudah kalau pukul 3 pagi. Pukul 12 boleh, tak berapa tu sangat lagi. Dia tak berapa tenang sangat. Dalam konteks Malaysia ni pukul 12, pedak budak tak tidur lagi pukul 12. Pukul 3 ni dia quiet sikit lah, insyaAllah. Jadi kita simpulkan, buatlah sembahyang malam, khususnya kalau kita sedang berada dalam kesusahan. Itu lagilah kena sembahyang malam. Tuan-tuan perempuan yang tengah susah hati, pasal bisnes, pasal keluarga, pasal kesihatan, pasal anak-anak, pasal menantu, lagilah kena banyak sembahyang malam. Kata para sahabat Nabi SAW, masa nak perang Badar dengan perang Tabuk, ini dua perang yang sangat kritikal lah masa itu. Ujian yang besar bagi umat Islam. Nabi dalam suasana berada di medan perang itu pun, Nabi sembahyang malam. Kata Abdullah bin Amr al-As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama ghazwati Tabuk qama min al-laili yusalli. Nabi melakukan salat malam pada masa perang Tabuk, fajtama'a wara'ahu rijalun min ashabi. Maka para sahabat bila tengok Nabi sembahyang, mereka pun menjaga Nabi, takut ada musuh. Mana tengah kecamuk perang, dia jaga standby, takutkan ada orang attack daripada bukit ke apa ke. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi Nabi dalam keadaan banyak masalah, perang ni tak tahu menang ke kalah ke, Nabi ambil masa sembahyang. Sehingga sahabat terpaksa mengawal. Maka pelajaran untuk kita, kalau ada masalah, sembahyanglah malam. Tapi kalau tak ada masalah pun sembahyanglah. Macam tuan-tuan sekarang tak ada masalah, sembahyanglah. Jadi saya kira sekadar itulah pertemuan kita pada pagi ini. Walaupun hadis ini tak banyak sangat persoalan fiqh, tak seperti dalam perbincangan-perbincangan lalu, tapi dapat menyuntik semangat pada kita untuk melakukan salah satu daripada ibadah yang saya ingat masih payah untuk kita buat setakat ini. Namun saya percaya di kalangan hadirin-hadirat ini dah memang regular sembahyang malam. Tahniah kita ucapkan. Diorang sembahyang malam ni kita tengok mukanya ada cahaya, ada nur, ada seri, ada aura. Orang sembahyang malam ni kalau dia pergi pada MPK, pergi Bazar Ramadan, orang nampak dia, orang lain tenggelam. Dia punya seri dia. Percayalah. Orang sembahyang malam ni, kalau dia pergi ke nurit kahwin, pengantin tenggelam. Dia ada, sebut daulat kan macam sangat. Dia ada nur dia. Percayalah. Dia ada ketokohan. Ni orang sembahyang malam. Sebab dia pilihan Allah. Tiap-tiap malam dia bercakap dengan Allah. Bukan cakap dengan Perdana Menteri. Dia cakap dengan Allah tiap-tiap malam. Maka kuncilah jam, sembahyanglah malam. Sekadar itu sembang-sembang pada kesempatan minggu ini. InsyaAllah minggu depan kita akan bincangkan tentang solat 2 rakaat setelah witir pada waktu tertentu. Yang ini ada perbincangan fiqh sikit. Sebab ramai pada kita habis main tarawih terus balik. Tanya, tak buat witir dengan Tok Imam? Saya nak witir di rumah. Mana boleh witir 2 kali satu malam? Betul ke percakapan ini? Ini kita akan terangkan minggu hadapan. Sebab kita nak jemaah kita teruskan semayang bersama imam walaupun witir hingga ke habis semayang kita ya. Sebelum kita pisah, kita tutup pertemuan dengan doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu bihaqqi du'aika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit turunkanlah, kalau di bumi keluarkanlah, kalau susah permudahkanlah, kalau haram sucikanlah,
Kalau jauh dekatkanlah berkat waktu duhamu, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu. Limpahkan pada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hamba yang soleh. Allahumma anil haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa anil batilan batilan warzuqna ijtinabah. Wa la taj'alhu multabisan alaina fanadhil waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tunjukkan kami kebenaran itu sebagai benar dan rezekikanlah kami untuk mengikuti kebenaran. Tunjukkan pada kami yang batil itu sebagai batil. Rezekikanlah pada kami untuk menjauhi kebatilan. Dan jangan jadikan kami terkeliru di atas agama ini sehingga kami sesat. Dan jadikanlah kami orang takwa sebagai pemimpin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.